Okay, Raja di bawah menunjukkan konduktor pembawa arus di dalam medan magnet. Okey, yang ni tajuk magnet. Alright, bila mana kita kena tahu yang ni, soalan dia adalah bentuk dia macam ni dengan yang ni. Ingat balik bentuk ni adalah anak panah. Yang ni mata kita duduk belah sini. Mata kita melihat mata anak panah ni. Kita lihat, maksudnya dia benda tu datang ke mata kita. Yang ni pula mata kita kat belakang. Mata kita kat sini. Maka kita tengok daripada belakang dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam lita tu. Okey, yang ni maksud dia masuk. Bila masuk nak guna apa tu? Bila ada arus mengalir mesti guna petua tangan kiri Fleming. Okay, kalau ada arus mesti guna apa? Petua tangan kiri Fleming. Kalau tak ada arus, dia hanya bagi galvanometer. Contoh dia sambung wire ke galvanometer, yang tu kena guna petua tangan kanan Fleming. Okey, itu untuk arus aruhan. Yang ni kalau ada arus, bermaksud dia ada wire pembawa arus, maka dia ada medan dia sendiri dah. So, kita akan buat tangan kita north south. Lepas tu dia masuk ke dalam, maka dia akan pergi ke kiri. Dia akan pergi ke J lah. Kalau kamu boleh buat tangan kamu, tak kisahlah buat macam mana pusing, kamu akan nampak dia pergi ke J. Tengok ibu jari pergi mana. Kan? Ibu jari ni menunjukkan arah gerakan daya dia. So, jawapan dia adalah di soalan seterusnya. Kenapa dia boleh tertolak? Sebab adanya medan lastik. Okay, medan lastik. Pertembungan di antara medan magnet oleh utara selatan ni, dia ada medan dia sendiri. Okay, mesti daripada utara ke selatan, mesti utara selatan. Jari telunjuk kita tu menunjukkan utara selatan. Dan juga yang jari tengah ni arah arus tu masuk ni ke bawah. Okay, boleh. Soalan nombor 32. Raja menunjukkan sebatang magnet dilepaskan dari satu ketinggian dan kemudian memasuki sebuah gegelung yang disambung ke sebuah galvanometer. Kenapa dia tak guna ammeter? Sebab arus yang terhasil adalah kecil. Jadi galvanometer ni untuk mengukur arus yang kecil. Okey, kalau selain daripada galvanometer, kita boleh juga guna kita panggil dia milliammeter. Milliammeter boleh lah. Kalau guna ammeter saja tak dapat bacaan pun. Sebab dia sangat-sangat kecil arus dia. Okay, jadi bila kita lepas, ini ada medan. Sini ada medan magnet bagi magnet kekal. Sini ni bila medan magnet ini terpotong oleh gegelung wire ni, maka dia akan mengaruhkan arus elektrik. Sebab tu dia tak arus tu. Dia kata pesongan jarum galvanometer akan bertambah apabila kalau nak bagi tinggi lagi dia punya pesongan, ada beberapa cara. Antaranya ialah kita tambahkan gegelung. Boleh. Atau tambahkan kekuatan magnet, bagi magnet besar sikit. Tapi pastikan boleh masuk celah ni lah. Kan? Ataupun kita letakkan dengan lebih tinggi. Itulah faktor yang mempengaruhi kekuatan arus aruhan ataupun induced current yang kita nak aruhkan daripada hukum ataupun daripada hukum Faraday. Okey, hukum Faraday menentukan kekuatan arus aruhan itu bergantung kepada beberapa faktor lah. Antaranya adalah kelajuan. Kelajuan ni kalau dari segi ni kita ambil ketinggian lah. Ketinggian dan juga kekuatan magnet kekal. Lagi satu ialah bilangan lilitan bagi solenoid ni. Luas kerata rentah dawai bertambah. No. Magnet itu dilepaskan kedudukan yang lebih tinggi. Yes, bila lebih tinggi dia lebih laju. Lebih laju dia punya relatif itu, hal laju relatif itu, maka lebih banyak medan magnet yang terpotong menghasilkan arus aruhan yang lebih besar. Maka galvanometer ini dia akan terpesong dengan lebih jauh. So B ni betul lah. Yang kekutuban magnet bertambah. No, dia bukan tambah kutub. Lilitan pada gelung dijarakkan. No. Patutnya kita rapatkan ataupun tambahkan lagi bilangan gegelung, barulah boleh menghasilkan arus aruhan yang lebih tinggi. Alright, so jawapan dia adalah B, 32. 33 pula. Mengapakah teras besi lembut digunakan dalam sebuah transformer? Apa fungsi teras besi lembut ni? Teras besi lembut ni dia adalah mudah di magnet dan dinyah magnet. Mudah di magnet dan dinyah magnet kan? Bermaksud sebenarnya dalam besi lembut ni dia ada susunan molekul-molekul dia macam ni. Kan? Tak teratur dah macam ni. Tapi bila mana kita magnetkan dia ataupun kita bagi arus lalu melalui dia, maka dia akan tersusun ni. So susun. Dia ikut arus aruhan medan magnet tu. Dia tersusun cantik. Lepas tu kalau arus ulang alik pula, masa pergi macam ni, bila dia patah balik, dia terus berubah balik ke sini pula. Tersusun cantik.
Ini apa yang berlaku di dalam benda tu. Tapi kalau kita guna bukan teras besi lembut, dia memang boleh macam ni. Boleh juga berubah. Pergi bila arus lalu sini, dia berubah ikut ini. Tapi bila mana kita offkan switch, dia tak semua, ni kalau arus, kalau ni kalau teras besi lembut, asal macam ni. Ini asal dia. Bila kita lalu ke arus, dia ikut. Arus tu kan kita guna arus ulang alik untuk transformer. Bila patah balik arus, dia jadi macam ni. Bila kita offkan switch, dia akan kembali balik kepada asal. Dia terus kembali kepada asal. Sebab tu dia akan hilang terus kesan magnet. Ini kelebihan bagi teras besi lembut. Tapi bila mana kita guna besi yang biasa, kuprum, bukan kuprum lah, kita pakai keluli apa semua, selepas kita off switch, katakanlah daripada kedudukan yang ketiga ni, bila kita off saja switch, dia akan jadi macam ni. Masih ada yang ada yang terbalik, lepas tu masih ada lagi yang mengikut arus. Bermaksud dia masih ada medan. Sebab tu bila kita letak keluli jadikan dia magnet, kita letak magnet dengan dia, bila kita off ataupun magnet tu kita cabut, dia ni boleh jadi magnet lagi. Dia masih ada kesan magnet. Sebab dia tidak boleh berubah menjadi seperti asal tu bila mana telah dilalukan arus ataupun diletakkan magnet kekal dekat dia. So dia lambat untuk berubah. Tapi kalau teras besi lembut, easy to magnetize and demagnetize. Mudah untuk dimagnet dan dinyah magnet. Off je current, terus dia tak jadi magnet. Sebab tu kita guna ni. Sebab bila nak tukarkan dia punya pergerakan ini, dia akan menghasilkan kehilangan haba. Kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Dia akan jadi panas lah. Yang ni yang kita namakan sebagai kesan hysteresis. Ataupun hysteris. Hysteris. Tapi bahasa Inggeris hysteresis kalau tak salah cikgu. Hysteresis. Hysteris kan? Subhanallah. Nanti kamu cek balik lah. Hysteris ke hysteresis. Okey, jadi kalau kenapa kita guna yang ni, selain daripada mudah dimagnet dan dinyah magnetkan, dia juga sebenarnya untuk mengurangkan kesan hysteris ataupun hysteresis ini. Okey. Jadi kenapa dia kata mengurangkan arus pusar? No, arus pusar ni kita gunakan apa nama dia, subhanallah, berlamina, teras besi berlamina, mengurangkan kehilangan histeris. Ini yang cikgu sebut tadi, hysteresis. Bahasa Melayu dia hysteresis, bahasa Inggeris dia hysteresis. Bahasa Melayu dia hysteresis juga ke ataupun hysteris? Cikgu kurang pasti Ini kamu kena cek balik lah nanti. Okay, so jawapan dia ni lah, mengurangkan kebocoran flux magnet. Ini kita susun kedudukan primary coil dengan secondary coil, sama ada dia di atas dengan di bawah ataupun kita selang-selikan terus. Itu untuk mengurangkan kebocoran flux magnet. Okey, jadi yang ni pun kamu kena tengoklah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan tenaga di dalam transformer ataupun faktor yang mempengaruhi kecekapan transformer. Kamu cek balik itu ya. Okey, soalan nombor 34. Rajah menunjukkan dua tube sinar katod yang serupa dengan nilai voltan yang dibekalkan berbeza. Yang ni 1000 volt, yang ni 3000 volt. Okey, 1000 volt dia naik kat sini. 3000 volt dia naik lagi atas pesongan dia. Ini kita plate ni ialah plate pemesong lah ni. Okey, kamu dah belajar masa tingkatan 3, dia ada dua plate pemesong sama ada X dan juga Y kan. Dia boleh pesongkan dia punya sinar tu. Sinar katod ni dia adalah elektron yang berhalaju tinggi. So elektron halaju tinggi ni dia boleh dipesongkan oleh medan magnet dan juga medan elektrik. Sebab tu dia boleh terpesong tu. Antara berikut yang manakah benar berdasarkan dua rajah di atas. Semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin bertambah pesongan. Yes, betul. Semakin bertambah nilai voltan yang dibekalkan, semakin berkurang. Salah ni. Kekuatan medan elektrik mana boleh, semakin bertambah lah. Semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin berkurang pesongan. Semakin bertambah nilai voltan yang dibekalkan, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Ya, betul. So jawapan dia adalah 1 dan 4. Dan 4 saja. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 35. Okey, ini berkenaan dengan diod lah. Okey, diod jenis PN. Kita tak sebut jenis-jenis ni, kita panggil diod je kan. Yang simbol dia macam ni tu. Pastikan kamu tahu. Okey, ini simbol dia. So kalau nampak macam ni, ini ialah positif, ini negatif lah. So ini ialah positif, ni ialah anode. Okay, diod ni sebenarnya apa fungsi dia? Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Dia fungsi dia adalah membenarkan
arus mengalir dalam satu arah sahaja. Baik. So maksudnya kalau arus tu datang daripada sini, baru dibenarkan mengalir. Kalau datang daripada sini, ni nampak pagar ni, dia dah buat pagar kat sini. Tak boleh masuk. Okey, dia mesti daripada anode baru boleh masuk ke cathode. Okey. Pernyataan manakah yang menerangkan situasi itu? Menunjukkan satu simpang PN diode. Okey, ni simpang dia. Apabila diode dalam sambungan pincang ke depan. Nampak? Pincang ke depan ni bermaksud arus datang daripada anode. Arus datang daripada anode, maka memang dibenarkan mengalir lah. Lapisan susutan menjadi nipis. Ni, lapisan susutan ni dia akan jadi rapat. Kenapa? Kerana bergeraknya elektron. Elektron boleh bergerak. Okey, elektron boleh bergerak ke sana lah. Ingatlah, elektron bergerak bukan ikut arus. Arus ni positif, ni negatif. Arus bergerak ke sana. Elektron bergerak pada arah yang bertentangan dengan arus. Ingatlah itu. Lohong yang bergerak ke sana. Yang bulat kosong ni, lohong akan bergerak ke sana. Maka dia akan diisi. Elektron akan melompat ke sana. So, elektron dan lohong ditarik menjauhi. Menjauhi ni ialah untuk pincang songsang. Pincang songsang. So, salah lah. Dia kata pincang ke depan kan. Elektron dari jenis N ditarik merentasi simpang PN. Yes. Ditarik merentasi. Boleh. Cas negatif mengalir dari terminal negatif ke semikonduktor P. No. Bukan cas negatif. Dia adalah elektron. Cas positif mengalir dari terminal positif ke semikonduktor pun bukan. So, jawapan dia adalah B. Elektron itu yang akan mengalir masuk ke dalam lohong, dapat melepasi daripada simpang PN itu, kerana simpang PN itu jadi semakin rapat. Okey, bila semakin rapat, rintangan dia rendah. Okey, bila rintangan rendah, V dia rendah, maka dia bolehlah bergerak. Sekiranya dia jadi pincang songsang, sebenarnya yang berlaku ialah yang ni, junction ni akan semakin melebar. Bila melebar, elektron tak boleh masuk, lohong pun tak boleh masuk, dia akan menghalang arus daripada mengalir. Itu yang kita kata kalau arus itu datang daripada cathode, tak boleh lah. Dia akan jadi pincang songsang. Okey, jadi ingat balik yang tu.